Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah hari ini saya masih lagi diberikan Allah Subhanahu Wa Taala usia dan diberikan lagi tenaga yang alhamdulillah cukup untuk saya melalui kehidupan yang serba-serbi, penuh dengan berbagai-bagai situasi yang memerlukan tenaga untuk semada saya berfikir ataupun saya melaksanakan sesuatu. Jadi bagaimana dengan perkesahan dalam video-video yang terdahulu, dalam beberapa video yang telah saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, adalah suatu proses yang saya rasa sangat panjang untuk saya sampai kepada pernyataan sebegini, kerana perjalanan ataupun proses yang ditempuh adalah sesuatu yang bagi saya penuh dengan persoalan-persoalan, dan ada masanya sehingga bertahun-tahun baru saya mendapatkan jawapan. Ada kalanya sampai 20 tahun berjalan dalam berbagai situasi baru jumpa jawapannya. Dan jawapan-jawapan itu pula bukan datang daripada satu perkara yang sama. Berjalan di satu tempat, melihat satu situasi, maka terjawab satu persoalan yang 10 tahun yang lalu ataupun mungkin 25 tahun yang lalu. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian, berbalik kepada kisah akhir zaman yang masih menjadi topik, menjadi satu perbahasan daripada diri saya kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan tentang Imam Mahdi, adalah menjadi sebagai satu rasa penuh dengan situasi yang sebenarnya saya serba salah. Serba salah dalam arti kata lain kerana saya tahu diri saya tidaklah memiliki pengetahuan yang banyak, hanya sekadar satu pengetahuan berdasarkan apa yang telah saya lalui, yang telah saya tempuhi. Itu pun tak sebesar zarah mana pun sebenar-benarnya. Jadi saya merasa agak bersalah sebenarnya untuk berkongsi atas apa yang saya tempuhi. Tetapi bila mengenangkan begitu banyak persoalan-persoalan itu, semakin hari semakin jelas yang telah dihimpunkan dalam perjalanan yang sangat panjang. Jadi saya melihat itu sebagai suatu sebagai satu khazanah bagi diri saya yang boleh ditinggalkan ataupun boleh diberikan kepada yang lain-lain, kawan-kawan saya, contohnya anak-anak ataupun generasi-generasi yang akan datang. Maka saya mengambil ketetapan untuk berkongsi dengan umum. Kalau tuan-tuan dan perempuan rasanya yang mungkin mengikuti channel Masa Bayu di YouTube ini, baru berapa tahun saja yang saya dedahkan ataupun saya berkongsi dengan umum, dengan publik tentang kisah akhir zaman, kisah Imam Mahdi dan berbagai-bagai lagi. Jadi keputusan itu saya buat semasa saya di Albania, waktu 2019 tak silap saya ke 2000 saya balik 2020, 2 tahun 2020 mungkin. Waktu saya di Albania 2020 tak silap saya. Sekarang dah kat 2 tahun dah. Jadi tak selebih pun daripada 4 tahun, 5 tahun kisah akhir zaman yang saya kongsikan kepada umum. Berarti selama ni saya tak berkongsi dengan sesiapa ataupun buka kepada umum kerana saya sendiri perlukan penjelasan, saya perlukan satu situasi yang saya sendiri ada keyakinan kerana saya ada jawapan yang khusus.
Jadi selagi tidak mempunyai jawapan yang khusus, saya simpan dengan diri saya berjalan dan terus mencari atas realiti diri sendiri ya. Bukan nak mencari, minta maaf ya, saya bukan nak mencari Imam Mahdi secara macam sosoknya ke. Dia wujud, macam saya katakan wujud. Tetapi apa yang saya lebih jelaskan di sini tuan-tuan dan puan adalah mencari diri saya sendiri. Okay. Di mana saya cuba fahamkan daripada usia saya kecil dulu, macam saya katakan dalam video saya sebelum ini. Masa berjalan dan daripada situ saya cuba memahamkan apa yang sebenarnya realiti tentang apa yang saya perlu lakukan dalam hidup. Apa makna hidup ni sebenarnya. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan, sehinggalah akhirnya saya merungkai persoalan-persoalan yang berkaitan tentang akhir zaman kerana terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang saya lihat di sekeliling yang telah pun memberikan jawapan apa yang selama ini saya cari. Jawapan yang saya cuba fahamkan daripada apa yang saya telah gali daripada Al-Quran dan daripada sunnah Rasulullah SAW. Dia terlalu jelas di sekeliling saya. Maka akhirnya saya telah pun membuka ruang kepada pembicaraan ilmiah akhir zaman berdasarkan apa yang saya tempuhi dan saya lalui. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bercerita tentang satu zaman yang masih ada pertikaian. Ada yang kata kita di fasa 1, ada yang kata di fasa 2, ada fasa 3, fasa 4 dan sebagainya. Bagi saya tidak meletakkan proses sebegitu. Saya lebih meletakkan proses kepada apa yang telah dijelaskan di dalam Quran. Tentang pelaksanaan kehidupan, tentang pemilihan cari hidup yang bagaimana. Daripada situ saya lihat adanya tanda-tanda yang sangat jelas di sekeliling yang perlu saya rungkaikan. Kenapa? Kerana saya ingin melaksanakan dan memahamkan bahawa setiap pelaksanaan saya itu berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang bertanya dengan saya, bagaimana Tuan Pal buat penguraian ataupun pengupasan ataupun pengkajian yang dikatakan Al-Quran daripada Al-Quran. Bagaimana saya buat pengkhususan tersebut? Jadi beginilah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan kaedah yang saya gunakan. Jadi masing-masing ada kaedah masing-masing. Masing-masing ada cara masing-masing. Jadi hari ini saya nak berkongsi cara yang saya laksanakan dalam hidup saya untuk saya memahamkan tentang realiti akhir zaman, untuk saya memahamkan tentang realiti Imam Mahdi khususnya. Maka hari ini saya terbuka untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Namun ia adalah konsep yang saya fahamkan, yang saya laksanakan. Maknanya kat sini ia bukanlah sesuatu ketetapan. Bukan ketetapan, ini hukum mesti lakukan begini. Tidak. Ini prinsip ataupun konsep yang saya laksanakan untuk saya melakukan pengkajian atas apa perkara yang saya lihat, apa yang saya lakukan. Jadi apakah yang saya lakukan dan apakah yang saya laksanakan dalam pengkajian, cara saya, konsep yang saya gunakan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil 3 pendekatan bila saya mengkaji Al-Quran dan saya melihat sekeliling. Maka perkara yang pertama
akan saya lengkapkan dulu. Jadi hari ini Masa Bayu nak bercerita macam mana cara Masa Bayu membuat kajian. Saya bukan menafsir. Jadi harap difahami, saya bukan penafsir Al-Quran. Saya bukan penghafal Al-Quran. Saya bukan Al-Hafiz, bukan Hafiz Quran, tidak. Alhamdulillah ada sikit-sikit saya hafal, tapi saya bukan penghafal. Saya adalah manusia yang melihat Al-Quran itu sebagai sumber kepada pelaksanaan. Melakukan perjalanan, nak buat apa, nak berkeluarga ke contohnya, saya akan lihat dalam Quran mana yang bercerita tentang keluarga. Oh, ayat ini, apa kisah dia? Oh, begini kisah dia. Apa pelaksanaan yang dilakukan? Oh, beginilah pelaksanaan. Jadi saya sentiasa saya merujukkan apa juga yang saya nak lakukan sehingga saya nak berkahwin pun, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak menikah dulu. Juga saya melihat dan saya merujuk Al-Quran dan saya melihat sunnah Rasulullah SAW. Jadi macam biasa saya ceritakan, saya ni buat sesuatu tu saya kena faham dulu. Jadi saya nak cerita tentang saya lah. Cerita orang lain nanti tokok-tokok tambah nanti salah pula, jadi fitnah. Jadi kalau cerita tentang diri sendiri mudah, tak perlu nak menghafal skrip, tak perlu nak mengingat-ingat tertentu sebab dah memang diri sendiri yang tempuh. Jadi hari ini saya nak jelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan bagaimana kaedah saya. Macam saya katakan tadi tu, tentang macam mana saya melihat. Saya nak berniaga contohnya. Apa dalam Quran? Bagaimana cara perniagaan? Bagaimana Rasulullah lakukan perniagaan contohnya? Ke dalam taktik, contoh dalam bidang perubatan. Apa yang ada dalam Quran yang bercerita tentang perubatan contohnya? Maka saya gali satu persatu. Bercerita tentang angkasa lepas. Maka saya gali, saya kaji. Dan bukan saya menulis sahaja. Saya gali dan kaji dan kemudian saya membuat pelaksanaan secara fizikal. Maka wujudlah beberapa teknologi yang mana 100% hasilkan daripada kefahaman saya, rujukan saya kepada Al-Quran. Jadi disitulah yang menyebabkan saya explore lebih lagi. Kerana subhanallah tak pernah kering. Dalam arti kata lain, semakin saya menyelami Al-Quran, subhanallah tuan-tuan dan puan-puan, macam lautan tu, yang 7 lautan digabungkan menjadi satu. Semakin ke tengah, semakin hilang daratan, dan akhirnya duduklah seorang-seorang di tengah-tengah lautan tanpa boleh lihat di manakah daratan. Dan begitu banyak air laut yang ada di sekeliling, bila-bila masa saja tenggelam dan pasti akan hilang nyawa. Kenapa? Semakin digali semakin banyak, semakin digali semakin banyak. Ya Allah, semakin tak tahu. Maka itulah yang menyebabkan saya tak boleh berhenti. Kenapa? Semakin digali semakin banyak, semakin digali semakin banyak. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, saya melakukan pelaksanaan saya. Konsep yang saya ada 3 konsep yang saya gunakan dalam pengkajian saya, dalam pelaksanaan saya, untuk saya bercerita dengan tuan-tuan dan perempuan tentang akhir zaman dan sebagainya, teknologi dan sebagainya. Berdasarkan ber 3 perkara ni yang saya, ataupun 3 konsep ini yang saya pegang. Jadi sebelum tu saya nak bercerita sikit tentang apa yang berlaku pada diri saya. Jadi saya peka kepada kefahaman. Tak faham, saya akan berhenti. Saya tidak akan bergerak lagi. Saya akan mencari sehingga dapat jawapan, baru saya bergerak kepada tempat yang baru. Selagi saya tak faham yang pertama, yang kedua saya takkan singgah. Okay. Jadi satu hari itu saya duduk di rumah arwah Pok Long saya. Arwah Pok Long saya ini merupakan seorang guru lah, kata guru besar lah. Okay.
menjadi tempat rujukan kepada ramai ilmuwan. Saya tak nak sebut nama dia lah. Kalau sebutnya macam nak naikkan nama arwah polong saya, tidak ya. Tapi dia tempat rujuk lah, senang cerita ya, kepada ramai pihak ya. Khususnya sampai pernah ya sekali saya duduk dengan dia, daripada mufti-mufti pun datang berjumpa dengan beliau. Jadi saya mengambil suatu peluang kerana dia adalah polong saya ya, untuk saya duduk dengan dia, untuk saya faham, untuk saya mencari jawapan. Macam saya katakan tadi tu, saya nak faham dulu. Jadi saya lepas saja habis sekolah tingkatan 5, saya pun ambil keputusan untuk berjalan mencari realiti apa sebenarnya ni. Saya tak tahu nak buat apa-apa dari aspek kebiasaan kawan-kawan tu. Ajak, jomlah kita pergi kerja, jomlah kita pergi buat sesuatu sementara kita nak masuk kepada masuk kolej ke, atau masuk universiti ke, atau masuk tingkatan 6 ke. Tapi saya tak boleh. Saya rasa saya tak nak itu semua. Saya nak faham kenapa kehidupan saya begini, untuk apa saya jadi begini, dan macam mana masa depan saya. Saya fikir begitu, macam saya katakan dalam video sebelum ni. Jadi pendekkan cerita, saya pun pergilah dengan hanya berbekalkan tambang untuk saya pergi saja. Balik tak ada. Jadi tempat arwah polong saya tu agak jauh lah, kena naik bas. Jadi saya minta izin. Untuk saya bergerak ke sana. Alhamdulillah saya dapat izin. Saya pergi. Tapi dalam poket tu hanya ada duit untuk sampai saja. Jadi saya pergilah ke Bulatan Pahang. Ada satu bus station di situ dululah. Sekarang dah tak ada dah. Saya naik bas kat situ dan saya sampailah ke tempat yang saya nak tuju. Tuan-tuan dan perempuan, tak pernah pergi. Saya ingat saya pergi, tak pernah pergi tempat dia. Tapi saya dengar tentang arwah polong saya ni. Ternyata saya nak kena jumpa dia. Jadi saya bergerak 17 tahun masa tu, dengan hanya duit cukup untuk pergi saja. Artinya kalau tak jumpa balik tu, pandai-pandai lah macam mana nak balik. Dan sampailah ke satu pekan yang sangat kecil, pekan tu. Saya sampai, saya turun bas, saya pun termenung, baru terfikir apa yang aku buat ni. Pekan macam pekan cowboy tuan. Jadi dipendekkan cerita lah, saya dipermudahkan sampai saya tiba-tiba ada lihat ada seorang saya kenal, pergi-pergi tengok, rupa-rupanya kawan saya, kawan sekolah saya dulu, bukan sekolah yang sama, kawan sekolah saya. Dia kata, kau buat apa kat sini? Terus saya kata, saya nak jumpa polong saya. Kenapa? Sajalah nak pergi jumpa polong. Pakcik. Siapa nama pakcik tu? Kawan saya tu, tuan-tuan dan puan, dia buat masa cuti tu, dia kerja, dia buat menjahit kasut di pekan kecil tu. Punyalah banyak tempat kat Malaysia ni. Pekan kecil tu dia duduk, padahal dia bukan orang situ. Tengok perjalanan nak difahamkan. Jadi saya kata, aku nak jumpa kau, pakcik aku. Saya kata, kawan-kawan panggil aku engkau kan. Dia kata, siapa nama pakcik kau? Saya sebutlah nama dia gini-gini. Itu pakcik kau? Ya, tu polong aku. Kau betul? Kenapa? Siapa tak kenal dia? Semua kenal dia. Itu pakcik kau betul dia? Iya. Tu abang kepada arwah ayah dia. Oh, habis kau nak pergi jumpa dia lah? Kata, iya, nak jumpa dia. Oh, tak apa, aku hantar kau. Tuan-tuan, subhanallah. Saya nak pergi tu pun saya tak tahu rumah dia kat mana. Sampai kat bandar tu bertanya, tu jumpa kawan, dia kata dia nak hantar saya. Dan naiklah, dia kata, okey, tak apa, aku letak barang dulu. Kita naik motor. Dia ada motor kapcai. Dia kata, betul kau tengah kerja ni? Tak apa, aku hantar kau. Lihat di sini tuan-tuan dan perempuan. Di mana kita ada kesungguhan, di situ ada bantuan daripada Allah. Kerana saya nak tahu tentang diri saya nak faham tentang diri saya. Saya dengar arwah polong saya ni orang yang hebat, orang yang hebat lah, maksudnya diraih oleh ramai pihak. Jadi kenapa saya tak pergi sini nak tanya dengan dia, nak belajar dengan dia?
Contohnya itu permulaan saya. Jadi pendekkan cerita, dia kata, okay, naiklah motor dengan dia. Subhanallah, 20 kilometer tuan-tuan, daripada Pekan tu sampai ke jalan besar tu, yang hujung jalan besar tu. Kemudian daripada jalan besar tu nak jalan kecil lagi, lorong yang kecil masuk dalam hutan. Jadi lorong tu kecil je, naik motor. Sampailah, pendek kata, sampailah ke rumah polong saya. Rumah dia pun daripada rumah papan, tangga dia pun daripada pohon-pohon yang diikat-ikat. Dia kata, inilah rumah Pak Long kau, kawan saya kata. Jadi, oh ya ke? Ya, inilah rumah dia. Saya kata, okey lah macam tu. Saya pun beri salam, Assalamualaikum. Kat lama tu dia keluar tu. Waalaikumsalam. Saya ni polong ya. Dia pandang saya, senyum aja. Yelah. Dia tak. Saya kata kawan-kawan saya, okey dah jumpa lah. Okey lah, aku nak balik ni. Aku nak pergi kemas barang. Aku nak susun barang. Lihat tuan-tuan dan puan-puan, bantuan Allah akan datang daripada sudut yang tidak pernah kita jangkakan. Kita fikir begini, Allah hantar bantuan daripada sudut yang kita tak pernah fikirkan. Kawan saya yang tahun jauh-jauh duduk tempat lain, tiba-tiba ada di bandar yang Pekan yang kecil. Kalau macam kata di Penang ke, paling tidak pun di Johor Bahru ke, mungkinlah make sense. Tapi ini bandar cowboy yang tak macam tak ada orang, memang tak ada orang. Tapi dia boleh duduk di situ. Dan saya mendapat kemudahan, dia nampak hantar saya ke situ, ke rumah orang polong saya. Tuan-tuan dan perempuan, daripada situlah, bila saya sampai, polong kata, naik lah. Dia tanya saya, dah makan belum? Saya kata, saya belum makan. Tak apalah, makan apa yang ada tu. Dan dapurnya tuan-tuan dan perempuan, pakai kayu. Nak hidup api, tiup pakai macam ada besi tu, tiup, pakai dapur kayu. Jadi orang sekarang tak jumpa lah kot dapur kayu. Saya dulu dapur kayu. Jadi dah biasa, saya pun mahu susah kan. Jadi lepas tu dia kata, dah solat belum? Saya kata, belum lagi. Pergi ambil uduk, pergi mandi. Mandi kat mana? Tu undun ke bawah tu. Pergi tuan-tuan dan puan, tak ada pipe. Elektrik pun tak ada rumah tu. Rumah tengah-tengah hutan. Tak ada elektrik dan tak ada pipe. Saya pun pergilah. Mandi, air perigi. Punyalah sejuk. Saya pergi. Saya pun naik. Lepas tu dia suruh saya duduk dengan dia sekali, solat dengan dia untuk berjemaah. Itu solat, tersilap saya solat Zuhur. Adik tuan-tuan perempuan, usia 17 tahun saya sampai ke situ. Jadi selepas tu dia suruh saya kamat. Saya pun kamat. Lepas saya kamat, dia jadi imam lah, sebab arwah maklum saya di belakang. Dia dua orang saja duduk satu rumah ke tengah hutan. Jadi selepas solat tu, dia pun baca doa. Lepas tu duduk ke depan. Duduk ke depan tu barulah dia tanya saya, tuan-tuan dan puan, datang ni daripada mana, kata dia. Saya kata daripada Kuala Lumpur, daripada gini. Kata, Pak Long kenal tak saya? Kata, anak siapa? Dia tanya gitu. Baru dia tanya anak siapa. Jadi saya pun cakap lah, anak ni. Oh, Pak Long tak kenal ke? Oh, kenal dia. Tapi tak pernah jumpa. Lepas tu, saya nak cerita di sini apa yang telah Pak Long saya jelaskan kepada saya untuk saya faham. Dan hari ni baru saya boleh ceritakan kepada tuan-tuan dan perempuan setelah berpuluh tahun saya berjalan dan dapat saya faham erti akhir zaman, erti perjalanan kehidupan, memperjelaskan diri saya dengan hubungan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan dengan Rasulullah SAW. Dan kisah ini berlaku kepada saya secara langsung untuk saya faham. Dan apabila beliau bertanya dengan saya, atas apa tujuan? Apa tujuan yang datang ke sini? Tanya saya. Allah SWT ni bahasa dia, suara dia antara dengar tak dengar. Kadang-kadang dengar, kadang tak dengar, tapi terlalu lembut. Jadi saya kata kat dia, Ulung, saya nak satu perkara. Dia kata apa?
satu permintaan saya kata, ajar saya menjadi seorang manusia. Jadi macam pandang saya, pandang dan macam tak, dia tak kelip mata, dia pandang macam ya apa kan, contohnya macam tu lah. Lepas tu yang kedua saya kata, ajar saya menjadi seorang lelaki. Jadi pendekkan cerita tuan-tuan dan puan-puan, tolong saya tersenyum saja. Dan semenjak daripada hari itu, saya telah mengabdikan diri saya. Dari pagi-pagi saya kotori getah, saya pergi ambil cari kayu-kayu, saya masak air, masak sarapan, masak makan tengah hari, ambil air daripada perigi. Kalau saya duduk sajalah, saya kata, saya buat kerja dengan satu upah. Upahnya adalah ngaruh polong saya mengajar ataupun memberi tunjuk ajar kepada saya tentang persoalan-persoalan yang datang dalam diri saya. Tapi tuan-tuan dan perempuan, lepas tu ramailah pada malam, petang-petang, kadang ramailah orang-orang daripada luar datang ke rumah tu. Jadi saya kata, tak dapat, aku nak belajar dengan polong, dengar je lah apa yang disembangkan. Kau solat sama-sama lah. Kalau dia pergi ke mana-mana tempat, pergi ke masjid, ke mana saya yang bawa kan beg dia, berjalan mana-mana dia ada ceramah ke, dia ada majlis-majlis tertentu ke, saya yang jadi tekan kat beg dia. Dan bila saya jelaskan kepada beliau tentang manusia, maka dia jawab pada saya, lihatlah sekeliling, Pak Long tak mampu menjadi guru bagi kamu dan tak layak menjadi guru pada kamu, kerana sebaik-baik guru itu datangnya adalah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk memahamkan realiti, kau lihatlah sekeliling, kerana di situ ada tanda-tanda yang boleh memberikan jawapan atas apa yang kau cari dalam kehidupan. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, saya diberikan penjelasan untuk mencari, lihatlah pohon-pohon itu dan cuba kau fahamkan kenapa dia wujud di situ, kenapa dia ada di situ, untuk apa dia ada di situ. Kata, ya Allah, apa ni soalan-soalan macam ni? Ini soalan-soalan saya dulu tu, masa saya pula datang dengan soalan, dia berikan perkara sedemikian. Saya nak cari jawapan, ni dia bagi soalan yang sama pada saya. Tuan-tuan dan puan-puan, arwah polong saya masa tu umur 105 tahun. 107 tahun. Jadi, apa kaitan dari cerita saya dengan beliau ni untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan? Kerana 3 perkara ini saya perolehi setelah saya melalui satu perjalanan. Apa dia? Pertama, apa juga yang kita laksanakan dalam hidup bila nak mengkaji Al-Quran, memahamkan Al-Quran, maka carilah apakah manfaatnya. Ayat itu, apa manfaatnya kalau kita amalkan, kalau kita baca, kita fahamkan, apakah manfaatnya? Dan manfaat itu ada 2. Pertama, bagi diri kita terlebih dahulu. Dan yang kedua, manfaat itu tadi adalah kepada sekeliling kita. Maka dari situ barulah datang persoalan hubungan yang saya terangkan, yang cuba saya fahamkan dalam setiap perkara yang saya tempuh. Oh, ini jawapannya, iaitu mestilah berbalik kepada manfaat. Setiap yang kita kaji, setiap yang kita kupas, mesti berbalik pertama sekali, lihatlah manfaatnya terlebih dahulu. Dan manfaat itu ada 2, pada diri sendiri dan sekeliling kita. Maka lihat dalam Al-Quran, saya mengkaji ayat itu, apa manfaat bagi diri sendiri? Maka manfaat itu berbalik kepada persoalan hubungan diri sendiri dengan pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah datang hablum minallah, hubungan diri sendiri dengan Allah, hubungan kita dengan Allah
Maka persoalan tauhid itu adalah perkara yang pertama. Manfaatnya, kenapa? Kalau kita tidak ada hubungan dengan Allah, maka tidak ada manfaatnya. Segala-galanya akan menjadi suatu perkara yang sia-sia. Jadi manfaat. Berarti semua yang sampai kepada Rasulullah adalah manfaat. Yang pertama datang kepada diri beliau dulu. Itu manfaat bagi dirinya. Iaitu memposisikan dirinya terlebih dahulu. Menjadi model. Menjadi sosok yang dapat menunjuk ajar kepada umat-umatnya. Dia kena duduk dulu. Dia kena berdiri dulu atas dirinya. Maka manfaat itu harus datang. Bila sebut manfaat ni perkara yang baik-baik, tuan-tuan. Maka perkara yang paling baik adalah hubungan dengan Allah. Habla min Allah. Maka yang kedua, apa manfaatnya di sekeliling? Apakah yang kita lakukan, apa yang kita fahami, ada tak manfaat dengan yang lain? Dalam aspek muamalatnya, dalam aspek ekonomi, dalam aspek sosialnya, dalam aspek ilmiah, keilmuan dan sebagainya. Itu perkara yang kedua, manfaat. Beri tak manfaat kepada yang lain sekeliling. Maka di situ datangnya hablum minan nas. Hubungan kita dengan sesama manusia, sesama insan. Adakah apa yang kita lakukan itu nanti, atau apa yang kita kerjakan, ianya mempunyai nilai yang boleh diberikan kepada pihak yang lain? Maka di situ datangnya persoalan zakat. Persoalan yang akan dapat memberikan kita satu proses yang dapat merapatkan hubungan dengan yang lain-lain. Mengeluarkan sedekah contohnya, memberi sedekah, membantu mereka yang susah atas apa yang telah kita manfaatkan tadi itu. Oh ini, maka manfaatnya apa? Kalau kita sebagai seorang ilmuwan, manfaatnya kepada mereka-mereka yang ada di sekeliling kita. Kita sebagai seorang engineer contohnya, maka manfaat yang kita lakukan daripada keupayaan engineering yang kita miliki, menghasilkan peralatan-peralatan, menghasilkan alat-alat, mesin-mesin, jentera-jentera yang akan dapat memberikan manfaat kepada yang sekeliling. Yang kedua, manfaat atas perkara yang pertama. Apapun yang kita lakukan, maka ianya mesti berbalik kepada persoalan apakah manfaat yang kita akan perolehi, dan apakah manfaat itu dapat kita perpanjangkan kepada yang lain. Kerana sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat bagi yang lain. Maka di situ cara saya melihat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Saya melihat manfaatnya. Kalau tak ada manfaat, apa saya nak lihat Al-Quran? Apa saya nak mengkaji Al-Quran? Tapi subhanallah, manfaatnya subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan. Rujuk saja Al-Quran, memahamkan Al-Quran. Jika kita nak fahamkan nilai, jika dihimpunkanlah gunung-gunung yang ada di seluruh muka bumi pada hari ini dan ditukar menjadi emas, tetap tidak mampu membandingkan manfaat yang ada di dalam Al-Quran kepada kehidupan kita dan kehidupan di sekeliling kita. Terlalu luas. Tidak boleh ada langsung perbandingan. Himpunkanlah 7 lautan, air-air itu tadi, dan ia bertukar menjadi satu khazanah yang sangat banyak, seumpama 7 lautan itu tadi, menjadi butiran-butiran permata contohnya. Semua itu tadi tetap tidak dapat dibandingkan dengan manfaat yang ada pada Al-Quran, pada diri kita dan kepada sekeliling kita. Itu cara saya mengkaji Al-Quran. Saya kaji manfaatnya. Jadi yang kedua, apa yang saya buat? Maka saya melihat atas satu perkara itu berdasarkan kepada permulaan, kepada pelaksanaan. Kita ni manusia yang ada kehidupan yang perlu ada pelaksanaan. Nak makan, nak minum, bergerak dan sebagainya, perlu ada permulaan dia. Apakah permulaan dia? Mesti kita kena ada pengetahuan dia. Mesti ada yang menjadi model bagi perkara tersebut. Maka di sinilah persoalan berbalik kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka bila saya mengkaji Al-Quran, saya nak lihat Al-Quran,
memahamkan tentang akhir zaman, kisah yang topik yang kita selalu bincangkan ini, maka saya kembalikan itu semua kajian saya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata lain, mesti bertepatan dengan sifat, bertepatan dengan akhlak, bertepatan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada, maka saya tidak akan menerima perkara tersebut. Tetapi yang menjadikan suatu, semakin saya menjadi jatuh, maksud jatuh tu, semakin hilang daripada melihat diri sendiri. Maksudnya, habislah, sebenarnya tak ada apa-apa pun. Kenapa? Ya Allah, aku tak ada apa-apa pun kosong. Kerana semakin saya lihat, untuk saya mengkaji tentang perkara itu, dan melihat diri Rasulullah atas pelaksanaan, kerana itu wahyu yang beliau terima, semakin banyak tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak boleh menolak kebenaran Al-Quran. Maka perkara yang kedua, apa yang saya kaji, saya mesti kaji kembalikan kepada modelnya, penerimanya, yakni Rasulullah SAW. Bukan saya, orang tu, bukan orang ni, bukan imam tu, bukan imam ni, bukan sesiapa, tapi ia mesti berbalik kepada Rasulullah SAW. Itu perkara yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiganya, apa yang saya kaji, saya lihat dan saya baca dan saya nak laksanakan dalam Al-Quran, saya akan pergi kepada perkara yang ketiga dan saya lihat, subhanallah, semua itu benar. Yang ini, ia mesti balik kepada universal. Dan kata lain, bila bercerita pertama terima manfaat, yang mana pembawanya ataupun pelaksananya Rasulullah, dan ia universal. Dalam arti kata lain, jika ayat itu kita baca, jika lihat dalam surah tertentu, maka ia mesti mempunyai hubungan universal. Dalam arti kata lain, ia bukan hanya untuk sekelompok, untuk seseorang, tetapi universal. Semua dapat. Jika ayat itu diturunkan pada saat itu dan hanya boleh digunakan ataupun difahami oleh masyarakat pada saat itu tidak universal. Universal bermaksud sebelum, semasa dan akan datang. Semasa kita sekarang, tetap Al-Quran yang sama 1400 tahun yang dahulu. Tidak ada perubahan, walau tambah satu huruf, tak boleh. Kurang satu huruf pun tak boleh. Artinya, Allah pelihara dan Allah lah sebaik-baik pelindung kepada segala-gala perkara. Malah, Allah nyatakan Allah yang melindungi Al-Quran dan tak ada siapa mampu ubah. Apakah maksudnya kat sini, tuan-tuan dan puan-puan? Bila sebut begitu, dia mesti universal. Bila saya kaji, mana? Oh, dia juga baik jawapannya yang dilaksanakan ni, mesti ada bahagian semua pihak. Tak kira siapa dia. Seumpama turunnya hujan daripada langit yang turun ke bumi. Dia menimpa semua tempat yang mana dia turun tanpa menyisihkan siapa yang ada di bawah. Contohnya turun hujan, tapi di bawah tu ada orang jahat, hujan tu beralih tempat lain. Tak ada kan tuan-tuan? Turun juga, engkau jahat ke, engkau baik ke, tetap ditimpa. Itulah rahmat Allah. Rezeki Allah itu diberikan kepada semua. Namun, ianya harus dipertanggungjawab atas diri masing-masing bagaimana pelaksanaan atas apa yang dikurniakan. Maknanya, begitulah Allah Maha Adil. Begitulah Allah Maha penyayang, pengasih kepada hamba-hambanya. Maka daripada situlah cara saya mengkaji, saya memahamkan. Bila saya jumpa seseorang, saya lihat macam mana penyataan dia. Macam saya kata yang kedua tadi, macam mana bahasa dia. Bahasa yang penuh dengan sifat memaafkan, atau bahasa yang kasar, atau bahasa yang lembut. Semua ada nilainya. Maka daripada situlah ianya dijadikan sebagai satu pemahaman oleh diri saya. Dan kemudian dibawa kepada manfaat itu mesti pergi kepada semua, yang universal.
bukan hanya kepada satu pihak semata-mata. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, daripada situ saya melakukan perjalanan mengkaji semua perkara yang saya lihat sehingga akhirnya saya memahami persoalan tentang akhir zaman berdasarkan kepada kaedah yang saya gunakan ini tadi. Okay. Pertama, manfaatnya. Kedua, bertepatan dengan apa yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mesti universal. Kerana Al-Quran itu universal. Islam itu universal. Jangan kita hina sesiapa. Kerana persoalan dirinya dengan Allah kita tak tahu. Takut nanti kita yang berada di tempat yang azab atas sifat kita menghukum perkara yang kita tidak tahu. Jadi peristiwa demi peristiwa dalam Al-Quran yang saya baca, yang saya lihat dan bila saya tempuh, maka ini yang saya kupaskan. Begitu juga dalam kajian-kajian yang saya lakukan dalam bidang-bidang muamalah, contohnya dalam bidang ekonomi, dalam bidang teknologi, mengkaji dan memahamkan struktur tentang bintang. Ada satu orang tu, satu kawan dia yang dalam komen kat saya, dia kata dia adalah orang yang begini. Saya kata baiklah, saya cerita tentang bintang. Saya cerita tentang bintang. Dia kata kenapa nak tanya pasal bintang? Tanyalah tentang perkara lain. Maka bagi saya, bila jawab macam tu, saya tahu universal lah orang ni. Dia mesti universal. Maka Imam Mahdi adalah atas sifat cerminannya kepada Rasulullah, dia mesti datang dengan membawa manfaat kepada semua dan memang membawa manfaat bagi dirinya sendiri. Dan dia mesti berteraskan, bercerminkan kepada Rasulullah dan dia membawa nilai universal. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dia menyatukan semua umat manusia tanpa melakukan paksaan. Tanpa dia melakukan sesuatu perkara yang memaksa ataupun menyebabkan seseorang itu mengikut dia kerana apa? Kerana taksub? Tidak. Kerana terpengaruh? Tidak. Kerana ia mempunyai sesuatu yang menyebabkan manusia itu kena ikut juga pun tidak. Tetapi dia menjadi manusia yang sebenarnya universal, yang memberikan manfaat bagi yang lain, tak kira siapa sekalipun, tua, muda, beriman, tak beriman, percaya, tak percaya. Dan akhirnya mereka ini dihimpunkan. Sebagaimana Al-Quran itu menghimpunkan kitab-kitab yang lain sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Dan lengkaplah, sempurnalah kalam Allah. Maka begitulah, lengkaplah segala proses. Dan akhirnya daripada situ, barulah difahami siapakah itu Imam Mahdi. Kerana sangat jelas, sangat terang jika kita membuka mata kita, membuka diri kita, buka hati kita untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Assalamualaikum, salam sejahtera, kita bertemu lagi.